Hai, apa khabar semua? Selamat pagi dan selamat datang ke sesi live Facebook Effect School. Saya Asrul Nasiruddin dan saya salah seorang trainer di Effect School selain daripada Encik Hussein. Minggu lepas anda semua telah berjumpa dengan Encik Hussein. Encik Hussein telah mengajar Adobe Dimension. Dia juga menunjukkan cara untuk menggunakan software Adobe Dimension untuk buat 3D mockup. Tapi untuk minggu ni kita akan menggunakan software lain iaitu Blender. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang Blender 3D. Okay, dekat sini saya akan tunjukkan apa tu Blender. Okay, Blender adalah sebuah software open source yang dibangunkan oleh Blender Foundation Institute. Okay, sama seperti perisian 3D yang lain macam Maya, 3D Max dan juga Cinema 4D. Blender dia berupaya untuk menghasilkan render image yang nampak fotorealistik, cantik dan juga pantas. Alright, tapi dia tak sama macam Dimension. Macam Dimension dia lebih kurang macam render engine yang mana objek tu dah ada, okay, lighting dah ada, material dah ada, you cuma perlu masukkan benda tu dekat dalam scene dan susunlah untuk bagi nampak cantik. Tapi Blender kita boleh buat semua tu daripada kosong lah, maknanya kita boleh buat model kita sendiri, kita boleh buat cahaya kita sendiri, kita boleh buat shader ataupun texture kita sendiri. Okay, software Blender ni dia adalah percuma. Okay, boleh download di blender.org. Okay, sekarang versi yang paling terbaru adalah Blender 2.92. Kalau klik pada download Blender 2.92 ni, dia akan bagilah link untuk download. Okay, bergantung kepada sistem, okay, download ekosistem yang kita ada. Kalau menggunakan Windows, download guna Windows. Kalau gunakan Mac, boleh tekan sini dan pilih untuk Mac ataupun Linux. Okay. Selain daripada download daripada website Blender, okay, Blender juga boleh download daripada Steam. Okay, tahu kan Steam tempat download game tu? Okay, ada Blender dekat situ. Dan juga ada Blender dekat Windows Store. Kebaikan yang ada kalau kita download daripada Windows Store ataupun Steam, okay, kalau dia ada update, dia akan automatickan download untuk kita. Tapi kalau kita download daripada website, okay, dia akan jadi standalone punya download program yang mana kalau ada version baru keluar, okay, katakan lepas ni keluar 2.92, okay, kita kena download version baru tu dan install. Alright. Okay, tu adalah Blender. Okay, tadi saya ada mention yang Blender ni dia mampu menghasilkan gambar yang fotorealistik. Saya akan tunjukkan beberapa contoh yang saya dah buat sebelum-sebelum ni. Okay, ni adalah saya punya Instagram. Dekat sini biasanya saya akan share kerja-kerja 3D yang saya buat. Okay, macam ni bukanlah. Ni saya punya workstation. Okay, contohnya macam ni. Right? Ini adalah lebih kurang ini adalah model 3D yang pertama dulu saya buat waktu saya mula-mula menggunakan Blender. Waktu tu saya belajar dengan Blender guru. Okay, tapi dia ajar buat donat. Tapi saya nak cantikkan lagi sebab tak nak just donat saja. So, saya tambahlah ada kopi, ada meja, lepas tu ada kain alas meja dan pinggan. Alright. Kemudian contoh lain macam ni, ni saya cuba nak ubah konsep sikit, buat macam benda-benda yang sci-fi dan futuristik. Okay, dan ni pula saya cuba buat salah satu permainan yang saya suka dulu waktu kecil-kecil, okay, kereta Dash and Kuro. Dan ni pula ini actually scene ni saya buat untuk saya testing ability EV. Saya nak tengok perbezaan antara render engine EV dengan render engine Cycles. Yang ni tak silap saya di render dengan Cycles dan juga EV. Sebab kalau outdoor punya scene, okay, kalau kita tukar dia punya render engine dari EV atau Cycles, dia punya beza dia tak banyak. Okay, sikit je dia punya perbezaan dia. Okay, nampak cantik kan? Kita boleh nampak dia punya lumut-lumut dan tekstur kayu. Sebentar ya.
Ada komen. Oh, oh, alright, sorry. Okay, saya lupa nak tukar kepada desktop. Okay, sorry okay, paling tadilah. Malam tadi. Okay, ni adalah Blender tadi. Okay, saya lupa tukar kepada desktop. Ini adalah first time saya buat live session. Jadi dia kena selalu tukar dia punya scene dia. Alright. Okay, ni adalah saya punya Instagram. Okay. Dan ini adalah contohnya. Ni adalah donat tadi saya mention tadi. Donat ni saya buat dengan menggunakan tutorial diajar oleh Blender Guru. Dan kemudian ni adalah sci-fi box. Kemudian ni adalah kereta mainan yang saya suka dulu waktu kecil-kecil. Dan ni pula, ini tadi saya kata testing. Saya nak cuba testing antara render engine Cycles dan juga render engine EV. Okay, tak ada banyak beza. Dan ni pula ada render interior waktu siang dan juga waktu malam. Alright. Okay, untuk siri Blender ni, saya akan bahagikan kepada dua bahagian. Untuk hari ini kita akan fokus lebih kepada cara menggunakan Blender. Maknanya saya akan tunjukkan macam mana kita nak navigate dalam Blender. Cara nak gerakkan objek, cara kita nak rotate, cara kita nak scale. Dan kemudian kita akan belajar cara untuk model bekas kosmetik dalam 3D. Okay, ini adalah hasil end product yang akan kita buat. Macam ni, okay, ni akan belajar. Kita akan belajar cara untuk memodel seperti ni. Bekas ni, kayu ni dan backdrop. Okay. Lepas tu bahagian kedua pula, okay, insyaAllah selepas raya, kita akan fokus pula kepada topik yang lebih menarik. Okay, saya suka topik ni, iaitu cara untuk membuat shader. Okay, contoh shader, lepas tu cara untuk pencahayaan dan juga rendering. Jadi jangan terlepas untuk register dan sertai bahagian kedua nanti. Nanti saya akan umumkan bila tarikh pada Facebook Effectsco ya. Okey, tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan. By the way, kalau anda menonton siri ini secara live, okay, anda boleh tinggalkan komen atau sebarang pertanyaan dalam ruang komen. Saya akan tengok sekejap. Kalau saya boleh komen, kalau saya tunjukkan, saya akan tunjukkan kalau ada soalan. Okay, kita akan mulakan. Alright. Okay, saya akan buka Blender. Alright, ini adalah Blender 2.92. Okay, ini adalah antara muka yang kita nampak bila kita launch Blender. Okay, so dia splash screen dia. Kalau kita nak matikan splash screen ni, kita just klik mana-mana dekat kawasan sini. Okay, dan kita akan ada satu kotak, satu kamera dan juga satu light. Okay, kemudian di sini kita akan ada satu toolbar yang simple. Dan di atas kita ada tab. Okay, workspace lah ini. Okay, by default dia akan pergi kepada layout. Alright, dia juga ada tab workspace untuk modeling, tab workspace untuk sculpting. Kalau kita nak UV edit pun boleh dekat sini. Kita nak buat terus texture painting pun dekat sini pun boleh. Kita nak buat shading tadi, saya kata texture dengan shading boleh buat kat sini. Kita nak fokus pada animation, boleh pergi pada animation tab. Kita nak fokus pada rendering, boleh pergi pada rendering tab. Dia ada banyak lagi dan kita boleh custom sendiri tab kita. Kita boleh buat apa kita nak. Nampak tak ni? Dia ada video editing. Blender pun, okay, walaupun dia fokus pada 3D, tapi kita juga boleh edit video dengan menggunakan Blender. Sebab tu nama dia Blender. Dia blendkan semua benda dalam satu software. Okay, kita juga boleh buat VFX. VFX ni macam kalau kita nak buat macam efek letupan, kita nak buat efek pecah, semua boleh buat dalam ni. Okay, tapi saya akan gunakan layout. Okay, layout workspace yang default supaya kita semua sama. Dan di sebelah kanan, okay, sebelah kanan ni kita ada dua panel. Okay, panel pertama adalah panel outliner. Okay, outliner ni macam dia punya layering lah. Okay, layering dia. Okay, layering. Dan di sini adalah panel properties.
Okay, properties ni tempat di mana kita nak ubah setiap properties objek, kita nak ubah properties texture ataupun shader, kita nak ubah properties apa lagi, camera, lighting, semua dekat sini ya. Okay, jadi jangan confuse. Okay, maknanya ada tiga main screen yang patut kita lihat. Yang pertama adalah kita punya 3D viewport yang besar ni, yang ada cube, yang ada camera, yang ada light. Dan kedua kita ada outliner, dan yang ketiga kita ada properties. Jadi kita fokus pada tiga benda ni saja. Alright. Jadi saya nak masukkan objek-objek yang saya dah bagi. Okay, rasanya saya dah bagi link melalui email. Link untuk part 1 ni. Jadi untuk tu saya akan delete dulu semua benda yang ada dalam 3D viewport ni. Untuk select semua, okay, boleh tekan alternate A. Tekan A. Tekan A untuk select semua. Okay, dan kemudian nak delete, boleh tekan butang delete pada keyboard ataupun tekan butang X pada keyboard. Dia akan keluar delete dan tekan delete. Okay, kita nak import model yang kita dah buat sebelum ni. Alright, jadi untuk import model tu, saya akan pergi pada file, kemudian pergi pada import dan pergi kepada FBX. Sebab file yang saya bagi tu, model dia dalam bentuk format FBX. Okay, Blender boleh import semua format-format ni DAE, Alembic, Motion Capture, FBX. Biasanya kalau you download model daripada internet, dia ada dua format yang biasa orang gunakan. Yang pertama adalah FBX, dan kedua adalah OBJ. FBX ni banyak digunakan pakai dekat industri sebab dia datang sekali dengan shader yang kita dah buat dalam model 3D tu lah. Jadi saya akan klik pada FBX. Okay, model saya tu saya letak dekat desktop. Okay, part 1, FBX. Okay, saya select semua model yang ada. Saya tekan shift untuk select semua sekali. Okay, sebelah kanan ni tak perlu set apa-apa. Dan terus tekan import FBX. Tada! Okay, dah ada model kita. Alright. Okay, kita tak akan terus menggunakan model ni lah. Maksudnya kita akan buat from scratch. Cuba saya tunjuk cara untuk import FBX. Alright, kita akan gunakan model sebagai reference saja nanti bila kita nak buat model itu sendiri. Okay, seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk navigate ataupun cara untuk gerakkan ataupun manipulate setiap objek yang ada dalam 3D workspace ni. Okay, untuk kita pen, penkan 3D workspace tu, tekan middle mouse button, okay, middle mouse button yang tengah-tengah ni, okay, tekan, klik, hold dan kemudian kita tekan shift untuk penkan dia. Okay, shift dan middle mouse button untuk penkan dia. Okay, kombinasi dua tekan shift pada keyboard, kemudian tekan pada middle mouse button untuk penkan dia. Okay, nak pen atas, bawah, kiri, kanan. Okay, kemudian kita nak rotatekan dia, lepaskan shift dan klik sekali lagi pada middle mouse button, kita boleh rotatekan 3D viewport. Okay, ni bukan rotate camera ya, ni adalah rotate 3D viewport, dia punya view dia. Itu kita tengok dengan mudah lah. Okay, untuk zoom in dan zoom out, kita boleh scroll pada scroll wheel tu. Zoom in dan zoom out. Okay. Okay, sekarang ni kita berada dalam perspektif view mode. Okay, perspektif tu maknanya kita nampak benda tu secara perspektif lah. Tapi kalau kita nak tengok model 3D ni daripada sisi pandangan depan ataupun sisi pandangan tepi, atas ataupun bawah, kita boleh tekan butang tilde. Okay, butang tilde tu adalah dia punya shape dia macam bentuk misai sebelah nombor 1. Okay, kat keyboard tu ada nombor 1. Okay, tekan butang tilde tu, dia akan buka satu menu, pie menu ni. Okay, dia ada top, back, right, bottom, left dan juga front. Okay, kalau sesiapa, okay, biasanya benda ni saya gunakan kalau saya tak gunakan full keyboard. Sekarang saya menggunakan keyboard yang ada pada laptop. Jadi laptop dia tak ada numpad dekat tepi. Okay, kalau kita ada numpad, senang je kita boleh gunakan butang nombor 1, butang nombor 3 ataupun butang nombor 7 untuk tukarkan dia punya view. 1 untuk front, 3 untuk side, maknanya left atau right, dan 7 untuk top ataupun bottom.
Right, tapi kalau tak ada butang numpad dekat keyboard tu, boleh gunakan butang tilde untuk buka file menu ni. Dan let's say kalau saya nak tukar kepada view top, jadi saya tekan top, dia akan tukar kepada view top. Okay, so kalau saya nak tukar kepada view right pula, saya tekan tilde dan pergi pada right. Tukar pada front, tekan tilde dan pergi pada front. Okay, kalau saya nak kembali semula kepada perspective view, saya cuba perlu rotatekan dia. Dia akan kembali semula kepada view perspektif. Okay, seterusnya, selain daripada tilde tu, katakanlah butang tilde tu tak ada kan ataupun rosak, kita juga boleh tukarkan dia punya view dengan menggunakan gizmo di sini. Right, kalau kita klik pada, let's say saya tekan X, dia akan pergi pada bahagian kiri. Saya tekan Y, dia pergi pada bahagian belakang. Tekan Z, dia akan pergi pada bahagian atas. Okay, mudah kan? Okay, yang nampak tangan ni kan, tangan ni pun sama juga, kita boleh view, kita boleh pan. Mana dia? Kita boleh pan. Dan butang ni ada untuk zoom in dan zoom out. Alright, kalau kita tekan butang kamera, tak ada apa-apa yang berlaku kerana kita tak ada lagi kamera dalam ni. Tak apa, kita akan belajar tentang kamera tu dalam bahagian yang kedua. Dan di bawah sini pula adalah untuk tukarkan daripada perspective view kepada orthographic view. Okay. Orthographic view tu adalah view yang mana dia tak ada perspektif. Kita nampak shape tu memang betul-betul daripada macam kita tengok daripada tepi kiri ataupun kanan ataupun bahagian depan, dia tak ada perspektif langsung. Nampak kan dia macam pelik sikit dia punya pandangan dia kan. So biasanya kalau saya nak model, saya akan gunakan orthographic view untuk dapatkan dia punya dimension yang betul. Dan kalau saya nak susun model tu dalam 3D space, saya akan gunakan perspective view. Tapi tak kisah, mana-mana yang kita selesa kita boleh gunakan. Alright. Okay, sekarang kita nak belajar cara untuk gerakkan model tu. Dekat sini, sebelah sini, belah kanan ni ada outliner. Okay, pertama sekali saya nak gerakkan, let's say saya nak gerakkan ni, plate ni. Okay, kalau saya klik pada plate, jadi kita dah select pada outliner tu. Dan saya nak gerakkan dia ke kiri ataupun ke kanan. Okay, nak gerakkan ke kiri ke kanan, kita boleh gunakan G. Tekan huruf G pada keyboard. Dan kita boleh gerakkan kiri kanan, atas bawah dan depan belakang. Okay, tapi kalau kita nak lockkan dia pada paksi X, maknanya saya nak dia just gerak saja kiri kanan, dia tak gerak atas bawah ataupun depan belakang. Jadi untuk lockkan position dia waktu dia bergerak tu, kita boleh combinekan dua key. Okay, kita boleh combinekan butang G. Okay, tekan G sekali, kemudian terus tekan butang X. X tu paksi X lah. Jadi dia akan gerak macam ni. Dia tak boleh gerak ke belakang lagi dah, ataupun atas bawah. Dia dah lock terus pada paksi X. Okay, kalau saya nak gerakkan dia pada atas bawah, maknanya paksi Z, okay, saya tekan butang G dan tekan Z. Dia lock terus pada atas dan bawah. Okay, saya undo Ctrl Z. Dan kalau saya nak gerakkan dia ke depan dan ke belakang, saya tekan G dan Y. Dia akan lock dan bergerak pada paksi Y sahaja. Okay, kombinasi G, X, G, Y dan G, Z. Alright. Okay, sekarang kalau saya nak, let's say saya nak rotatekan tube ni. Okay, tube ni ada dua bahagian, satu bahagian penutup dan satu bahagian dia punya tube tu. Okay, kalau saya nak buat dua-dua selection, okay, ada banyak cara lah untuk buat selection. Okay, saya boleh tekan dulu objek yang pertama, kemudian saya tekan shift dan klik pada objek yang kedua. Okay, dia dah select dua-dua objek. Okay, ataupun kalau objek tu ada gap ke ataupun dia tak bercantum dengan objek lain, kita boleh gunakan marquee selection dia. Just klik saja pada bahagian kosong ni, klik dan drag untuk buat marquee selection. Okay, itu pun bunyi juga. Okay, kalau kita tekan A, dia akan select semua sekali. Okay, A untuk select all lah. Okay, kalau kita nak deselect, tekan alternate A. Ataupun tekan A dua kali. A, dia akan deselect.
Alright. Okay, saya nak rotate benda ni. Okay, saya tukar dulu view saya kepada front view. Saya tekan tilde dan pergi pada front view. Saya select dua objek ni. Dan kemudian saya nak rotatekan dia. Kalau saya rotatekan dia, saya tekan R. Tekan R dan rotate. Okay. Sekarang dia rotate pada paksi Y. Sebab kita berhadapan pada paksi Y. Okay, katakanlah saya nak rotate pada paksi X pula. Jadi kalau nak rotate pada paksi X, saya tekan R dan X. Dan dia akan rotate pada paksi X. Okay, dan kalau saya nak rotate pada paksi Z, saya tekan R dan Z. Rotate pada paksi Z. Okay, saya undo. Undo tekan Ctrl Z. Okay, saya tukar balik kepada perspektif view. Okay, seterusnya, saya nak scalekan objek ni pula. Maknanya saya nak besarkan dia ataupun saya nak kecilkan dia, sizingkan dia. Jadi saya select dulu. Saya select dan saya select dulu objek-objek ni. Okay, dia ada tiga bahagian pada botol ni. Bahagian badan, bahagian leher dan juga bahagian penutup. Jadi saya select dan select. Okay, dan saya nak scalekan dia. Nak scale, tekan S, scale. Tekan scale overall lah. Okay, seluruhan. Dan kalau saya nak scale hanya pada bahagian Z, saya nak panjangkan dia kan. Saya tekan SZ. Dia boleh macam tu. Tapi nampak pelik lah kalau macam ini kan. Nampak macam dia punya penutup dia terpenyek. Alright, nampak dia tak natural. Jadi kalau saya nak scalekan bahagian body ni, saya just select. Saya punya dia punya neck ni dengan body ni. SZ dan saya boleh scalekan macam tu. Dan kemudian naikkan atas GZ dan jadilah botol kecil. Okay, saya undo. Alright. Okay, itu adalah basic macam mana cara nak navigate. G untuk gerakkan, R untuk rotate dan S untuk scale. Okay, ketiga-tiga ni kita boleh lockkan dia pada paksi masing-masing lah. X, Y dan Z. Okay, tekan G, X ke ataupun G, Y ke dan seterusnya. Alright, seterusnya. Setengah orang, kalau dia daripada Maya ataupun 3ds Max, dia dah biasa dengan ada view yang ada banyak view lah. Dia nak maybe satu view tu dia nak fokus pada perspektif view saja dan satu lagi dia nak fokus pada let's say front view. Okay, dalam Blender kita boleh custom sendiri kita punya viewport. Alright. Untuk kita splitkan kita punya view kepada dua, okay, boleh pergi pada mana-mana corner dekat sini, tempat ada macam corner sikit sini kan. Okay, klik dan drag ke kiri. Dia akan splitkan view kita kepada dua. Dan katakanlah kalau saya nak jadikan bahagian kanan ni adalah view front. Jadi saya tekan tilde. Okay, saya pastikan mouse saya dalam kawasan viewport sebelah kanan ya. Okay, tekan tilde. Kemudian pergi pada front. Okay, jadi sekarang saya hanya nampak bahagian front untuk viewport sebelah kanan. Sebelah kecilkan dia. Dan pada sebelah kiri, kita dah boleh nampak, kita boleh buat modeling kita pada perspektif view. Okay, kalau tak cukup dua view, kita nak split lagi, kita nak ada lagi katalah depan, lepas tu kita nak bahagian kanan pula. Okay, kita boleh split lagi. Saya pergi pada corner ni dan tarik ke atas pula. Dan kemudian di sini saya akan tukarkan view dia kepada right view. Jadi tekan tilde sekali lagi dan pergi pada right. Sekarang kita dah nampak lah kita punya view daripada front dan view daripada right dan juga view daripada perspektif. Okey, ada satu masalah yang biasa dihadapi oleh orang yang baru menggunakan Blender, yang mana bila dia dah dapat view ni, dia nak tutup balik semula, dia nak dapatkan satu view balik semula kan. Okay, kalau versi Blender yang lama, maksud saya versi Blender 2.79, okay, dia susah sikit tau. Bila once you dah terbuat banyak split view, you nak tutup balik memang susah. Tapi dengan version baru ni, dia dah mudahkan. So untuk you nak jadikan dia sebagai satu view balik semula, okay, kita pergi semula pada bahagian corner ni. Okay, saya akan combinekan balik semula yang bawah ni kepada atas.
Saya klik pada sini, corner ni, dan right click ataupun klik kanan, dia akan ada pilih join areas. Okay, saya tekan join areas, akan keluar arrow. Okay, maknanya kita nak yang ni dia combine dengan atas. Jadi tekan atas, nampak macam tu. Right? Kemudian saya nak yang bahagian kiri ni dia combine ke sini. Saya pergi pada corner ni dan tekan join areas dan pergi ke sini. Nampak? Terjadi satu view balik semula. Okay, kalau kita nak fokus pada view tu saja, maknanya kita tak nak nampak ada outliner ataupun properties, kita akan tekan control dan space bar. Okay, control space bar, dia akan full view. Okay, kita juga boleh full view pada ni tak saya. Yes. Cuma letakkan dia punya mouse ataupun cursor pada bahagian panel tu dan tekan control space bar. Okay, nak fokus pada timeline pun boleh. Okay, tekan control space bar sekali lagi untuk tukar balik semula. Okay. Sekarang kita dah belajar dia punya basic navigation dan kita nak belajar cara untuk model semua item-item ni. Okay, kita akan mulakan dengan cream ni. Okay, bekas cream tu. Okay, untuk buat bekas cream ni, saya akan letak tepi lah. Saya akan letak tepi, saya select dulu semua sekali ni. Saya pergi pada top view dan saya gerakkan dia ke kiri sikit. GX. Kita akan jadikan ini sebagai reference nantilah. Sebab kalau kita nak buat satu model tu tak ada reference, nanti model kita tu dia tak nampak tak tepat lah dengan real world object. Okay, waktu saya buat model ni pun saya menggunakan reference daripada gambar. Tapi since kita dah ada 3D object ni, kita boleh gunakan terusan sebagai reference. Boleh jadi sebagai practice. Okay, jadi saya nak buat bekas cream ni dulu. So untuk buat bekas cream, okay, kita tekan Shift A untuk keluarkan dia punya menu add ni. Okay. Kemudian pergi pada mesh dan pergi pada plane. Okay, sekarang kita dah ada satu plane ataupun satu kotak petak nipis kan, nipis dekat sini, dekat tengah-tengah viewport. Okay. Kemudian plane ni saya nak convertkan dia kepada bentuk bulat macam ni. Saya tahu dekat Shift A ni ada juga circle, tapi saya tak tunjuk cara tu. Kita akan gunakan circle ni untuk benda lain. Okay, escape. Okay, saya tukarkan dia kepada bentuk bulat. Okay, untuk tukar kepada bentuk bulat, okay, kita kena tukarkan mode daripada object mode kepada edit mode. Sebab sekarang ni dia dalam object mode, maknanya dia select object tu sebagai satu the whole thing lah. Maknanya dia punya vertex, dia punya edges, dia punya faces semua dia select sekaligus. Tapi kita nak pergi kepada edit mode yang mana kita boleh nampak mana vertex dia, kita boleh nampak mana plane dia dan mana edges dia. So untuk tukar kepada edit mode, kita boleh tekan pada object mode ni dan pergi pada edit mode. Okay, tapi saya selalu gunakan shortcut key iaitu tab. Tekan tab, dia akan tukar pada edit mode dan kita nampaklah sekarang ada kita punya vertices dan juga kita punya edges dan juga kita punya plane. Okay, sekarang dia selected saya nak deselect, saya tekan alternate A. Alternate A dan deselect. Okay, dekat dalam edit mode ni kita ada 3 selection. Kita boleh select vertex sahaja, kita boleh select edges sahaja dan kita boleh select plane sahaja. So untuk saya select edges, saya klik pada yang hujung sekali ni, nampak tulis vertex, edges pula. Vertex, saya tekan ni dan saya klik pada mana-mana vertex yang ada. Okay. Dan kalau kita gunakan G, kita boleh gerakkan vertex tu. Okay. Kalau saya gunakan edges pula, saya klik pada edges dan kita boleh gerakkan edges tu. Dan kalau saya select face, saya select pada face dan saya boleh gerakkan faces tu. Okay, boleh nampak kan? Vertex tu adalah titik-titik point ni. Edges pula adalah sambungan antara 2 titik point. Okay, edges dan faces pula adalah sambungan antara 3 atau lebih titik point. Faces hanya boleh dapat bila dia ada bila ada 3 lebih daripada 3 vertex yang selected. Sekarang kita ada 4 kan? 4 vertex. Okay, sekarang saya nak pisahkan plane ni kepada 4 faces.
Jadi untuk pisahkan dia, saya akan gunakan loop cut. Untuk gunakan loop cut, kita gerakkan mouse kita ke tengah-tengah sini dan kita tekan shortcut key Ctrl dan R. Okay, Ctrl R. Okay, bergerakkan, nampak tak ada garisan tu. Garisan tu naik. Okay, dah dapat garisan tu. Klik sekali untuk aktifkan dia. Kemudian klik sekali lagi untuk confirmkan position dia. Okay. So kita ada satu loop cut dah. Okay, bila ada loop cut ni, kalau kita pergi kepada face select, sekarang face kita daripada satu tadi dah pergi kepada dua. Okay, sekarang kita nak buat satu lagi loop cut di tengah-tengah. Okay, saya pergi pada Ctrl R dan letakkan saya punya cursor di tengah-tengah dan klik sekali untuk untuk aktifkan dia dan klik sekali lagi untuk confirmkan position dia. Okay, sekarang saya dah ada 4 faces. 1, 2, 3 dan 4. Okay, seterusnya saya nak convertkan plane ni kepada bentuk bulat. So untuk tu saya akan tukarkan kepada vertex select. Dan saya select all, tekan A. Okay. Kemudian saya tekan shift dan deselect vertex di tengah-tengah. Okay, tengah-tengah tak select Sekarang kita nak select dia punya vertex di hujung sahaja. Kemudian pada toolbar ni kita cari mana dia? Cari two sphere. Okay, kotak shear ni kan pergi pada two sphere. Okay, klik sekali. Kemudian kita klik pada bahagian tengah ni, klik dan drag. Dia akan jadi bulat. Okay, bentuk bulat lah. Dia tak bulat lagi, dia masih lagi bersegi, tapi kita boleh jadikan dia bulat nanti. Okay, kemudian kita dah confirm itu bentuk yang kita nak, kita tekan tab. Right? Okay, kita nak buat dia punya bahagian penutup dia. Jadi kalau kita tengok sini, bahagian penutup ni ada ketebalan So untuk tu kita nak tebalkan dia, kita gunakan satu lagi tool iaitu extrude. So untuk extrude, saya akan pergi semula kepada edit mode. Okay, dan kemudian saya akan gunakan sekarang kita dah select dah semua edges ni. Okay, katakanlah kalau kita dah deselect semua edges ni, saya gunakan edge select dan select semua edges ni, tekan shift dan alternate. Shift alternate, shift alternate dan shift alternate, dia akan select semua edges. Dan kita nak extrudekan edges ni ke bawah untuk bagi dia punya ketebalan. Jadi untuk extrude, tekan huruf E pada keyboard dan diikuti dengan huruf Z. Okay, sebab kita nak extrude pada paksi Z saja, banyak atas bawah. Kita tekan E dan Z. Okay, sekarang kita dah ada ketebalan untuk objek tadi lah. Okay, kita dah ada objek ni. Tapi objek ni dia bukannya bulat macam ni kan, dia nampak soft kan, dia nampak bersegi objek ni. Untuk jadikan dia satu objek yang betul-betul nampak smooth dan bulat, kita boleh gunakan function modifier dalam Blender. Okay, dekat sebelah kanan, okay, ada satu simbol spana. Okay, spana tu adalah modifier. Klik pada modifier dan kita akan gunakan modifier subdivision surface. Okay, tekan pada subdivision surface dan dia akan jadi macam sedikit dah bulat dah kan. Okay. Kat sini kita akan naikkan level dia, level subdivision tu daripada 1 dalam viewport ni kepada 2. Dia nampak lagi cantik lagi lah. Tapi masih lagi dia tak seperti penutup ni. Untuk dia nampak betul-betul smooth, okay, pastikan dalam object mode dia, right click dan kemudian pergi pada shade smooth. Okay, sekali lagi saya klik object, kemudian tekan right click dan pergi pada shade smooth. Okey. Hampir jadi, tapi kalau kita tengok betul-betul dekat sini dia punya edges dia tak terlampau rounded. Okey, kalau sini kita tengok dia terlalu rounded. Jadi saya nak tweak sikit lagi objek ni. Jadi saya pergi pada objek tu, klik dan kemudian tukar kepada edit mode. Kemudian saya akan gunakan loop cut dan buat loop cut di tengah-tengah. Tekan Ctrl R. Loop cut tengah dan saya turunkan bawah sikit supaya saya boleh control lah dia punya round corner tu, round the corner. Okay, saya turun bawah sikit supaya nampak nice macam tu.
Kan lebih kurang sama kan sekarang. Okey. Dan satu lagi, kebiasaannya benda macam ni dia ada ketebalan dalam kan. Okey. Um, kita boleh buat macam-macam cara untuk buat ketebalan dalam tu, tapi untuk tutorial kali ini kita gunakan modifier juga. Okey, saya tekan tab sekali lagi untuk pergi kepada object mode dan pergi pada modifier dan gunakan solidify. Right, tengok bawah. Okey. Sekarang nampak dah kita punya objek tu dah ada sedikit ketebalan. Okay, solidify ni kita naikkan dia punya thickness dia sedikit. Mungkin dalam 0.1. Boleh lah ni. 0.1 dah nampak tebal dah. Okay. Dan kalau kita tengok di sini kejap saya rasa dia stacking order tak betul. Alright. Betul. Okay. Nampak kan dia punya solidify tadi tak berapa cantik. Nampak ada macam apa mesh error kan, shader error. Jadi untuk you fix benda tu, you kena betulkan dia punya stacking lah. Maknanya kita akan suruh Blender baca dulu solidify, kemudian baru baca subdivision. Jadi untuk you susung atau balik semula dia punya stacking order untuk modifier ni, boleh klik pada dia punya titik-titik tu, klik dan drag ke atas. Nampak dia dah betulkan dah. Okay. Dan di dalam ni, di dalam dalam penutup bekas krem ni saya nak lagi cantik, saya tak nak dia betul-betul bulat, saya nak dia ada nampak ada sikit ketajaman. Jadi saya pergi pada edit mode. Okay, saya tekan alternate A untuk diselect. Kemudian tekan Ctrl R untuk buat satu loop cut di dalam. Okay, dan saya di atas, dan kita boleh nampak lah dah ada ketajaman sikit kat situ. Dia bukan just rounded corner tadi macam tu. Kita tekan tab untuk pergi semula pada object board. Okey. Saya rasa saya kena bawah sikit lah. Sebab dia dah jadi macam satu shape yang agak tebal. Tekan GZ. Okey. Alright. Seterusnya, kita nak buat bahagian bekas dia pula. So, untuk bahagian bekas tu, saya tak akan buat satu lagi plate. Sebab saya nak buat shape bekas tu sama dengan penutup ni. Jadi, untuk memudahkan kerja saya akan klik pada penutup tu. Kemudian tekan tab. Saya tekan alternate A untuk diselect dulu. Kemudian, saya akan gunakan face select dan select faces di atas. Okay. Kita nak duplicate. Kita nak duplicate faces ni. Kita tekan Shift D untuk duplicate. Tekan sekali ya, Shift D, tekan sekali. Dia sebenarnya dah ada dah kat situ. Kalau kita tekan mouse klik sekali untuk confirm, dia dah ada. Tapi kita nak pisahkan ni daripada kumpulan objek yang ada sekarang ni lah. Jadi untuk tu, saya tekan P, huruf P, pisang dekat keyboard dan pilih pada separate selection. Okay, jadi kita dah pisahkan faces yang bulat tadi daripada penutup. Okay. Sekarang ni adalah satu, ni adalah satu lagi. Okay, kita tutup dulu kita punya penutup ni. Offkan mata dia. Kita nak fokus pada bekas ni. Okay, pada bekas ni kita matikan dulu sementara waktu, solidify dan juga subdivision. Okay, kita nak buat ketebalan juga macam tadi. Saya tekan tab dan select dengan menggunakan edge select. Dan select sebuah sekali edges. Okay, dan kita akan tebalkan dia ke bawah. Jadi tekan E untuk extrude dan tekan Z tebal ke bawah. Okay. Seterusnya bila kita dah ada macam ni, kita kena tutup bahagian bawah. So untuk tutup bahagian bawah, saya akan tekan E sekali lagi untuk extrude. Okay. Kemudian saya tekan S untuk scale. Jadi macam ni. Right? E tekan extrude dan S untuk scale. Okay. Bila kita ada macam ni, kita nak tutupkan dia. Saya akan pergi kepada face select dan gunakan grid fill. Dia akan tutup semua sekali.
Okay. Kalau kita nak buat apa bahagian dalam dia pula, okay, mudah je. Saya pergi pada face select dan select semua face di atas. Select bawah tadi select bahagian di atas. Kemudian kita gunakan insert, tekan huruf I untuk insert dan insertkan dia ke dalam. Okay, kemudian kita tekan huruf E dan Z untuk bawa dia ke bawah. Oops, sekejap. Sekali lagi E dan Z ke bawah. Okay, sekarang dah jadilah bekas krim kita. Saya onkan balik semula subdivision. Kita tak perlukan solidify lagi Kita boleh buang solidify ni. Sebab kita dapat sendiri manually. Okay, kalau kita tengok pada bekas dia punya ketebalan dekat sini tak berapa natural, nampak tajam kan, nampak nipis. Jadi untuk betulkan dia punya topologi dia, saya tekan pada tab untuk pergi pada edit mode, alternate A untuk deselect. Kita tambahkan loop cut pada dia punya edges ni, pada bahagian bibir dia. Saya tekan Ctrl R dan buat loop cut di sini dan satu lagi loop cut di sini. Supaya kita nampak ada ketebalan kurang macam ni. Right. Okay. Kita nak modify lagi shape ni. Jadi bawah ni kalau kita tengok, saya hide dulu plane ni. Dia ada macam tapak dia macam apa sedikit meruncing kan ke bawah. So untuk tu saya klik objek tu sekali lagi, tekan edit mode, tekan tab. Kemudian saya buat loop cut di sini. Okay, saya buat loop cut di sini dan satu lagi loop cut di sini. Okay. Kemudian kita nak kecilkan bahagian bawah ni. Jadi saya tukarkan view kepada front view. Saya tekan alternate A untuk deselect. Dan saya tukarkan view daripada solid shade kepada wireframe. Okay, boleh tekan butang wireframe ni untuk nampak semua sekali. Dan kita akan select dengan menggunakan vertex. Saya akan select vertex dua baris di bawah dia. Jadi untuk tu saya tekan B untuk aktifkan box selection, klik dan select vertex ataupun vertices di bawah. Kita dapat ada select bawah kan? Di front Kemudian kita akan scale down ke dia. Saya tekan S dan scale. Okay, kita tekan alternate A untuk deselect. Kembali semula kepada shaded mode, boleh tekan solid. Yang ternampak lah, dah ada dia punya tapered bawah tu. Okay, kalau kita nak nampakkan lagi dia punya ketajaman waktu dia transition daripada atas ke bawah, kita boleh tambahkan lagi loop cut di sini. Dah control lah sikit lah, jangan bagi dia terlalu tajam, terlalu cantik. Kita letak di sini. Ini pun tak cantik. Saya rasa saya akan biarkan lah. Saya suka macam ni. Dia smooth saja. Okay, undo untuk ni buang balik semula loop cut tadi. Alright. Jadi kita dah ada bekas bawah dan juga kita dah ada penutup. Saya on balik. Okay, penutup ni saya naikkan balik semula. Saya tekan G dan Z. Naikkan ke atas. Okay. Saya tekan tukar pada front balik semula. Zoom sikit. Dan G dan Z. Sentuhkan dia lah. Lebih kurang macam ni. Baiklah. Kita dah ada satu bekas. Okay. Jadikan habit. Setiap kali kita buat satu objek tu, kita namakan dia. Kalau tidak, dia akan ada nama plane 1, plane 2 ataupun circle 1, circle 2. Kalau kita penuh dengan plane 1, plane 2, circle 2 dalam kita punya outliner, kita tak nampak apa yang kita buat. Jadi kita namakan dia. Saya namakan ni cream. Kita double klik untuk renamekan dia. Cream underscore case underscore lead untuk dia. Kemudian plane 2 ni
double click, cream underscore case underscore body. Macam itulah. Dia akan compile sekali. Dan biasanya saya akan groupkan dia lah, letakkan dalam satu collection baru. Tapi untuk tutorial ni saya tak buat gitu. Okay, biar kita nampak lah. Okay, dah siap kita punya apa panggil bekas untuk cream. Saya hidekan dulu. Okay, sekarang kita nak buat bekas untuk cream juga tapi bentuk tube. Okay, untuk tube ni. Okay, untuk tube ni kita akan gunakan circle pula. Okay, untuk buat circle, tekan Shift A, Shift A, dan pergi pada Mesh, dan pergi pada Circle. Okay, untuk circle ni kita nak gunakan dia, sebentar sekejap, saya rasa better kita gunakan plane juga, sebab nanti mudah untuk kita dipastekan pada bahagian atas. Okay, saya delete dulu circle ni. Saya select, tekan X dan tekan delete. Kita tekan Shift A, Mesh dan juga pada plane. Okay, sama seperti tadi. Pergi pada Edit Mode. Tekan Ctrl R untuk buat loop cut di sini. Tekan 2 kali untuk confirm. Tekan Ctrl R sekali lagi dan buat loop cut di sini. Tekan 2 kali untuk confirm. Kemudian select semua, tekan A dan tekan Shift dan deselect vertex di tengah. Dan gunakan two sphere dan buat dia sphere. Okay. Kemudian kalau kita tengok bekas ni, saya highlightkan dia punya penutup dia. Nampak ada dia punya muncung kan? Ada muncung dia. Jadi untuk buat muncung tu, kita akan gunakan insert. Okay, saya pergi pada edit board sekali lagi. Saya select mesh ni. Dan tekan I untuk insert. Okay, huruf I. Dan buat insert macam tu sampai dia tengah-tengah. Kita buat dua insert lah. Satu insert dekat bahagian hujung. Okay, I situ. Dan satu lagi I insert di tengah-tengah. Okay. Kemudian kita akan tarik dia ke bawah. Tekan E dan Z. Tarik dia ke bawah. Jadi macam muncul macam tu. Okay. Seterusnya kita nak buat dia punya, okay, yang ni kita boleh delete lah. Tekan X dan delete faces. Dia akan buang. Okay, seterusnya kita nak buat bahagian atas dia ni. So untuk bahagian atas tu, saya gunakan H select. Okay, H select. Shortcut key untuk tukar antara vertex, faces dengan vertices adalah nombor 1, 2 dan 3. 1 untuk vertex, 2 untuk edges dan 3 untuk faces. So saya gunakan nombor 2 untuk edges dan tekan alternate dan shift untuk select semua edges. Dan kita akan extrudekan ke atas. Jadi tekan E dan Z naik ke atas. Okay, lebih kurang macam tu. Dan kita nak scalekan ataupun kita nak pendekkan dia pada paksi Y. Jadi untuk tu kita boleh tekan S, Y dan dia akan scalekan pada paksi Y. Okay. Saya kena naikkan lagi lah, tinggikan lagi, nampak pendek sangat. Tekan G dan Z, tinggikan lagi. Ini macam okey. Alright. Okay, kemudian kita nak bila kita scalekan, kita nak buat bahagian atas dia. Tapi kalau tengok pada contoh ni, dia punya ni adalah tegak kan. Kalau tengok pada kita punya vertex kita dia tak tegak, dia macam ada sikit top view. Ada sikit slanted sikit lah. Okay, kita nak tegakkan dia.
Jadi untuk tegakkan dia, ni saya akan select 3 vertex ataupun vertices yang di hadapan dia dulu. Kemudian saya akan scalekan dia pada paksi X. S, X dan tekan kosong. Oh, bukan X, Y ni. S, Y dan kosong. Dia akan tegak terus. Macam tu. Okay, buat benda yang sama juga pada yang bahagian belakang. Select tu dan tu. S, Y dan tekan nombor kosong. Dia akan tegakkan lah. Alright. Seterusnya kita nak tutup. Kita punya container ni. Jadi untuk tu saya boleh select dua faces ni, kemudian tekan huruf F untuk fill. Okay, kemudian saya pergi kepada edges yang di hujung ni dan tekan F sekali lagi untuk dia fillkan terus. Dan dia pun sama juga. Tekan F dan dia akan fill. Okay, kemudian kita nampak dia nipis pada bahagian hujung ni kan. So untuk tu saya select faces di atas. Kemudian kita akan extrudekan dia ke atas. Tekan E dan naikkan ke atas. Dan saya nipiskan sikit lagi SY. Alright. Okay. Untuk bahagian atas ni, saya nak dia kembangkan sikit. Sebab kalau kita tengok daripada depan, dia macam terlampau tegak, terlalu tegak. Jadi untuk tu, saya akan pergi pada wireframe mode. Tekan Shift Z ataupun boleh klik pada wireframe mode sini. Shift Z. Saya tekan Alternate A untuk diselect. Kemudian pergi kepada vertex select. Gunakan box select. Tekan B dan box select. Dan kita akan scalekan dia pada paksi X. Kita tekan SX dan scalekan dia. Dia akan sikit GZ. Alright. Tekan Shift Z pada semula untuk pergi pada solid view. Dan kita dah ada satu tube. Kita nak cantikkan dia lagi, kita gunakan modifier. Pergi pada subdivision surface. Naikkan sampling dia punya level saya kepada 2. Dan kemudian right click, pergi pada shade smooth. Dan kita nak nampak dia punya tajam dekat sini. Jadi saya balik semula kepada edit mode. Alternate A untuk diselect. Tekan Ctrl A untuk buat loop cut. Dan tarik dia ke atas. Dan satu lagi loop cut di sini. Ctrl A dan tarik ke atas. Okay, dia punya tak dapat visible sangat. Saya buat satu lagi loop cut di sini. Dekat lagi kot. Okay, alternate dan shift. Tekan G dan G untuk dapatkan dia. Baru nampak sikit. Dia punya tajam tu. Alright. Okay, bawah ni juga kita perlukan loop cut juga. Tekan alternate. Tekan Ctrl R. Bawa dia ke bawah. Okay. Dan kita kena tarik yang bahagian tube keluar tu ke bawah sikit. Tekan alternate A untuk diselect. Saya matikan dulu saya punya subdivision. Kemudian saya select vertex yang ada di bawah ni. Tekan alternate dan shift ya. Kemudian juga select vertex di bawah sini. Pergi pada front view. Tekan G dan Z dan tarik ke bawah. Okay, dan kita onkan balik kita punya subdivision. Okay, dekat sini dia terlampau smooth. Jadi untuk tu kita gunakan loop cut lagi. Tajamkan dia. Alright. So nampak perfect. Dan kita, okay, di sini terpulanglah pada masing-masing sama ada nak tambahkan lagi dia punya ketebalan dalam ataupun tak, sebab kalau shot tu tak nampak dalam, so tak payah buat lah dia punya nampak dalam ni tu.
Kalau nak boleh je letak gunakan solidify lah untuk solidkan dia. Alright, tapi saya tak pakai. Okey. Kemudian kita nak buat dia punya penutup. Okey, penutup tadi cream cap ni. Okey, penutup ni. Jadi penutup ni sama saiz dengan bahagian bawah ni. Jadi untuk tu kita gunakan teknik yang sama bila kita buat jar tadi. Saya tekan tab, tekan alternate A untuk diselect. Kemudian gunakan face select dan select faces di bawah ni. Alright. Kemudian tekan shift D untuk duplicate. Kemudian tekan P untuk separatekan dia daripada objek tadi. Tekan selection. Okay, dia dah separate lah. Kita tekan GZ untuk bawa ke bawah. Oops. Kita select dulu. G dan Z. Okay, dia separate. Okay, kita namakanlah yang ini apa tadi? Kita namakan dia cream underscore tube underscore body. Dan ni pula kita namakan dia cream underscore tube underscore cap untuk dia. Okay, sekarang bila kita ada cap ni, disebabkan kita copy daripada cream tube body, kita punya surface ni dia tak lepeh kita nak dia lepeh. Okay, jadi untuk tu saya akan matikan dulu subdivision. Hide dulu cream tube body supaya kita fokus pada bawah ni. Okay, pergi pada edit mode dan saya akan buang faces di tengah ni. Tekan X dan delete faces. Oops. Kejap. Ini faces dia akan buang. Dissolve faces. Alright. Macam mana buat Kita boleh select ni lah. Kita select edges di tengah ni. Okay, tekan X dan delete edges. Yes, ini yang kita nak. Dan juga buang edges di sini lah. Delete edges. Okay. Kita dah ada satu flat surface. Tapi dia tak ada faces lagi. Jadi untuk tu, kita boleh gunakan grid fill tadi. Okay, pergi pada edit mode dan select semua vertex. Tekan A untuk select semua vertex. Pergi pada face dan pergi pada grid fill. Okay, grid fill. So untuk tu kita akan tebalkan dia. Untuk tebal, saya boleh gunakan extrusion. Tekan E dan Z dan tarik ke bawah. Kita tebal tak? Tebal lagi GZ. Okay. Okay, untuk bahagian dalam pula, saya boleh buang faces di tengah, tekan X dan delete faces. Dan untuk ni saya akan gunakan modifier solidify, bawakan dia ke atas. Dan tebalkan dia lah dalam 0.1. Dia pun boleh juga. Dan jangan lupa onkan balik semula kita punya subdivision. Okay, nampak pelik kan? Ni kita right click, pergi pada shade smooth. Kemudian pergi pada tab dan letakkan loop cut di bawah dengan di atas. Ctrl R, loop cut di bawah. Okay, dan kemudian Ctrl R lagi, loop cut di atas. Okay. Alright. Okay, dah settle dia punya tutup dia. Saya onkan balik cream tube body. Dan kita tukar kepada front view. Dan naikkan dia ke atas, GZ. Dan maybe kita besarkan sikit. Tekan S untuk besarkan sikit. Tapi tak besar sangat lah. Dan turunkan dia sikit. GZ. Sini. Alright. Okay, jadilah kita punya tube.
Okay, tube dah settle. Kita hidekan dia balik semula. Okay, last kali kita nak buat objek. Actually bukan last lah. Kita ada satu lagi objek pinggan. Itu paling senang. Apa kita buat dulu. Kita nak buat objek botol shampoo ni. Okay, untuk botol shampoo ni, saya akan gunakan circle. Okay, saya tekan Shift A, pergi pada mesh dan pergi pada circle. Dan circle saya setkan dia kepada berapa banyak ya? 32 ke 16? 32 ke 16? Saya buat 16 lah kot. Sekejap. Sekejap 2, 16. 8. Ni saya buat pada 8 dulu. Alright, 8 paling mudah lah, paling ringan. Okay, 8. Kemudian kita akan start model daripada daripada leher dia. Okay, kalau model ni saya buat dengan cepat, jadi saya terpaksa pisahkan. Tetapi saya nak tunjukkan cara buat model yang betul lah. Kalau macam ini, kalau kita tak ada gunakan shader yang translucent, maknanya nampak dalam, dia akan ada masalah. Kita akan nampak ada satu mesh kat dalam. Okay, dia nampak pelik. Tapi teknik yang saya tunjukkan lepas ni, kita akan gabungkan yang leher ni terus dengan body dia. Okay, jadi untuk tu kita select kita punya circle 8 tadi 8 dia punya edges. Kemudian kita akan pergi pada edit mode. Okay, edit mode dan saya gunakan A select. Okay, saya gunakan E untuk extrude dan S untuk scale dan besarkan sikit macam tu. Macam tu Okay, kemudian kita deselect, tekan alternate A dan gunakan A select juga dan select bahagian edge di dalam. Kita tekan E untuk extrude, tekan Z untuk naik ke atas. Right? Okay, settle yang tu. Kemudian kita nak buat macam mana dia punya ni? Dia punya dia punya body dia. Kita nak kembangkan dia ataupun lebarkan dia. Jadi saya select empat edge di sini. 1, 2 dan 3, 4. Tekan kita nak scalekan dia pada paksi X. Jadi tekan S, X dan scalekan macam tu. Tapi sebelum kita scalekan dia, saya rasa better kita ada satu lagi loop cut. Jadi saya undo balik semula. Okay, undo Ctrl Z. Okay, saya akan select semua sekali ni. Okay, semua sekali edges ni. Dan tekan E untuk extrude dan S untuk scale. Alright, macam ni. Kemudian saya tekan alternate A untuk deselect dan baru select dua edges ni. 1, 2 dan 3, 4. Dan kita scalekan dia pada paksi X, SX dan besarkan macam tu. Alright. Okay. Kemudian kita nak buat dia punya bahagian bawah dia lah. Jadi untuk tu saya select semua sekali. Okay. Pastikan select semua sekali. Kemudian kita tekan E dan Z, tarik ke bawah. Okay, bawah lagi. Okay, kemudian kita nak tutup dia, tekan E sekali lagi dan S untuk scale. Okay, satu situ. Dan kita gunakan grid fill untuk tutup dia. Macam pelik sikit. Tapi tak apalah, bahagian bawah pun. Tak kisah Okay. Seterusnya kita nak buat dia nampak lagi cantik. Okay, ada rounded corners ni. Jadi untuk tu kita pergi kepada modifier. Okay, untuk modifier, kalau kita nak apply ke modifier, dia tak boleh apply dalam edit mode Kita kena apply modifier tu dalam object mode.
Okay, lepas tu katakan tab untuk pergi pada object mode dan pergi pada modifier dan pergi pada subdivision surface. Naikkan level viewport kepada 2. Okay, kemudian saya smoothkan dia, right click dan shade smooth. Alright. So kat sini nampak kan ada tajam kan? Jadi kita nak betulkan sikit. Jadi saya akan tarik edges di tepi ni. Saya select semua edges di tepi ni. Tukar kepada front view. Tekan G dan Z supaya dia smooth lagi. Okay. Dia tak tajam tadi Lagilah GZ lagi. Okay. Dan kita nak dapatkan balik semula dia punya dia punya shape yang tegak macam ni. Jadi kita tambah lagi look cut, tekan Ctrl R untuk nak look cut di atas. Ini sampai sini je. Dan satu lagi look cut di bawah, Ctrl R dan di bawah. Right. Okay. Sama juga macam bekas screen ni saya nak buat bawah bagian bawah dia tu kecil sikit. Jadi untuk tu saya akan buat satu lagi look cut di sini. Kemudian kita tukar pada front view, tukar ke alternate A untuk diselect, tukar kepada wireframe. Tukar kepada wireframe, kemudian pergi kepada edit dan select vertex, gunakan box select dan select box yang di sini dua baris vertices di sini dan S-kan dia, scale-kan dia. Kecil macam tu. Alternate A untuk diselect, tekan Ctrl R dan tarik ke bawah supaya kita nampak dia punya shape bawah tu lah. Okay, matikan wireframe. Kita nampak lah shape macam tu. Okay. Nak tambahkan lagi dia punya ketebalan, kita boleh gunakan solidify, naikkan stacking solidify di ke atas dan tambah ketebalan dia mungkin dalam 0.1. Okay. Sekarang kita dah jadi dah kita punya botol shampoo tapi bahagian body dia. Jadi kita namakan ni lah namakan circle ni kepada apa tadi? Shampoo underscore bottle underscore body. Okay, shampoo underscore bottle body. Okay, kemudian kita nak buat bahagian penutup dia pula. Alright, penutup dia. Okay, untuk penutup ni kita tak akan guna daripada yang asal, daripada body ni kita akan buat satu circle yang baru. Okay, saya tutup dulu shampoo bottle body. Tekan Shift A. Kemudian pergi pada mesh dan pergi pada circle. Kemudian vertices ni kita tukar kepada daripada 8 kepada berapa? 64 kali 2 128. 128 vertices. Cukup tak? Saya cukup. Okay. Kemudian klik pada mana-mana bahagian ni untuk confirmkan dia. Okay. Kemudian kalau kita klik pada objek tu dan pergi pada edit mode, kita nampaklah kita dah ada 128 vertices. Okay, kita nak buat tajam-tajam macam ni Okay, tajam macam ni kan. So untuk tu kita kena gunakan scaling. Tapi kalau kita buat scale, saya tengah select semua sekali ni, saya gunakan scale. Nampak tak dia scale pada pada semua benda lah. Kita nak dia random select selang-seli. Jadi kalau kita nak buat selang-seli, kita boleh select shift dan tekan shift lagi untuk select semua benda ni lah. Selang-seli. Tapi ni akan ambil masa lah. Kalau kita ada 128 kali lah kita kena tekan. Jadi untuk tu kita gunakan function random. Apa dia panggil? Kita tunjuk nanti. Kita select dulu A,
pergi pada select dan pergi pada checker di select. Okay, checker di select. Nampak tak? Dia akan select secara checkerboard lah. Dia select, tak select, select, tak select. Okay, kemudian kita pergi pada top view. Tekan S untuk scale dan scalekan dia. Macam ni. Oops, mana ni? Okay. Alternate A untuk diselect. Okay. Seterusnya, kita nak buat dia punya, kita nak fillkan dia lah. Kita nak fillkan dia. Jadi untuk tu, saya select semua edges. Kemudian kita gunakan apa? Extrude. Okay, tekan E dan kemudian S untuk extrude. Okay, lebih kurang macam tu. Kemudian tekan E dan S sekali lagi. Buat ke tengah-tengah dan kita nak combinekan dia. Kita nak combinekan dia pada satu vertex saja. Sekarang ni kita ada 128 vertices. Kita nak combinekan pada satu vertex. Jadi pergi pada vertex select. Okay. Dan kemudian tekan M, huruf M pada keyboard. Dan pergi pada merge at center. Alright. Kemudian kita nak buat ketebalan dia ke bawah. Untuk tu saya pergi kepada nombor 2 untuk edge select. Select vertices yang hujung ni. Edges yang hujung tu. Tekan E dan Z. Tarik ke bawah. Okay, kemudian sama juga. E dan S untuk scale. Dan E dan S sekali lagi untuk scale. Dan tekan vertex select. Dan M merge at center. Right. Kita dah ada dia punya bahagian atas tutup. Okay. Kita nak smoothkan dia. Jadi untuk smooth, kita pergi pada add modifier dan pergi pada subdivision surface. Dia lambat sikit sebab kita ada banyak vertex di sini. Naikkan dia punya level viewport kepada 2. Right click kepada shade smooth. Dan saya tak nak dia jadi macam ada bulat macam ni Jadi saya pergi pada tab. Tekan Ctrl R untuk buat loop cut. Berat sikit. Cepat. Okay. Naik ke atas sikit. Tekan R sekali lagi. Ctrl R. Dan tarik dia ke bawah. Berat. Okay. 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 Kemudian kita nak buat dia punya bahagian atas ni pula. So untuk atas tu kita boleh buat lah dia punya circle sekali lagi. Tapi untuk circle atas tu saya takkan gunakan 128 faces ataupun vertex. Saya akan buat yang baru. Shift A, mesh, circle. Saya buat 8 saja. Saya tekan mana-mana sini untuk confirm. Kemudian saya scalekan dia. Ini atas sikit, GZ, saya nampak. Kemudian saya pastikan saya select semua edges. Macam tadi juga, saya tekan E dan S untuk scale. Kejap. Tak boleh lah. Okay, E dan S untuk scale. Dan kita gunakan face dan pilih grid fill. Tutup. Dan saya select semua edges di tepi sini. E dan Z untuk tarik dia ke bawah. Dan saya naik ke atas sikit. GZ. Select semua faces ni sebab saya nak naikkan di ke atas.
Terlampau nipis. G dan Z, tambahkan sikit, macam tu. Okay, kemudian jangan lupa letakkan subdivision surface, naikkan level 2, right click dan share smooth, dan kita letakkan loop cut di sini, Ctrl R, loop cut di sini. Alright. Okay. Seterusnya kita nak buat dia punya ni lah, bahagian tengah-tengah ni. So untuk tengah-tengah tu kita boleh extend je terus daripada sini. Saya select semua faces ni. Saya tekan I untuk insert. Okay, macam tu. I untuk insert. Kemudian tekan E dan Z untuk naik ke atas. Macam ni kot. Okay. Nampak kan dia punya ni terlampau smooth kan? Kita nak tajamkan dia. Tekan A untuk diselect. Tekan Ctrl R. Tarik ke bawah. Jangan bawah sangat. Situ. Kemudian Ctrl R sekali lagi untuk buat loop cut di sini. Dan kita combinekan dia. Satu lagi loop cut di atas. Macam tu. Dan kita boleh buang lah faces di atas ni. Kita pakai delete faces. Tekan X dan delete faces. Ok. Sebenarnya ni pun kita boleh buang juga. Kalau tak perlulah. Ok, dalam ni. Kita kurangkan, kita optimizekan penggunaan polygon supaya lagi cepat kita render. Jadi untuk saya buat selection semua sekali, saya gunakan C untuk brush selection. Tekan C dan select macam tu. Tekan escape untuk deselect, untuk cancelkan selection. Kemudian saya tekan X dan tekan delete faces. Alright. Saya tak buat dalam tebal sebab tak perlu pun. Okay. Kita namakan dia apa tadi? Circle. Okay. Nantilah kita buat satu lagi. Kita siapkan dulu dia punya bahagian penekan itu dia punya muncung dia. So untuk muncung tu kita buat satu lagi circle. Shift A, hide dulu circle ni dan circle ni. Shift A, mesh dan circle. Saya tak nak buat dia 8, saya nak buat dia 32. Okay, 32 dan tekan tab untuk confirm. Pergi pada edit mode dan pergi pada vertex select. Kita nampak ada 32. Pergi pada top view. Okay, saya akan select hampir separuh daripada vertex yang ada. Tekan alternate A dulu. Saya akan select vertex daripada sini, sini dan semua ni. Tekan X untuk delete vertices, delete vertex tu. Kemudian kita akan buat faces dia. Jadi saya select menggunakan H select H ni dan select H yang ni dan tekan F untuk fillkan dia. Kemudian tekan pada H yang sini dan tekan F untuk dia penuhkan sampai habis. Cukup tak? Okey, cukup. Okey, betul, cukup. Kemudian saya deselect dan select edge di sini. Okey, top view balik semula. Okey, jap. Sebelum tu saya rasa better kalau kita tegakkan ni lah. Sekarang ni dia sengit macam ni kan. Jadi saya tukar kepada object mode balik semula. Tekan R dan Z. Tegakkan dia. Okey. Kembali semula kepada edit mode. Okey, saya akan extrudekan edges ni ke bawah. Jadi tekan E dan Y. Okay, macam tu. Kemudian kita akan scalekan dia pada paksi X. Tekan S, X dan scalekan dia. Macam tu. Saya panjangkan lagi G, Y.
dan pergi pada right view. Mana dia? Sini mana dia? Okay, tadi tekan G dan Z. Tu dia. Dan biarkan dia sedikit ke bawah. Tadi saya dapat skepin sebab tadi kita tak ada lagi dia punya kedalaman dia, ketebalan dia. Okay. Alright, bila ada macam tu, kita select semua faces. Okay, tekan A untuk select semua faces. Tekan E untuk extrude dan Z ke bawah. Okay. Kemudian saya nak buat dia punya bahagian lubang ni. So untuk lubang ni, saya tekan nombor 3 untuk face select dan saya select face ni. Kita gunakan I untuk insert dan insertkan ke dalam. Kemudian tekan E diikuti dengan paksi Y sebab kita nak buat dia ke dalam E dan Y ke dalam. Ikutlah nak dalam macam mana, tapi saya akan biarkan macam ni lah. Okey. Kemudian kita nak lembutkan shape dia. Jadi untuk lembutkan shape dia, kita pergi pada modifier, pergi pada subdivision surface, naikkan level viewport kepada 2, right click dan pergi shade smooth. Okay, dapat pelik sikit kan. Jadi pergi kepada edit mode, alternate A untuk diselect dulu. Dan kita tambahkan loop cut dekat sini dan di sini. Tekan Ctrl R. Okay, loop cut di situ. Dan juga loop cut di sini. Dan satu lagi loop cut di sini. Ctrl R. Dan di sini juga. Okay. Dan kita nak perbaiki dia punya ketebalan ni. Ctrl R dan letak loop cut di sini. Satu loop cut di situ dan satu lagi loop cut di sini. Alright. Okay, nampak cantik dah. Tapi kita punya polygon ni dia tak seimbang lah. Macam ni dia scoping besar kan, dan ni ada banyak-banyak segmen. Okay, kalau kita just gunakan shader biasa je, macam tak ada apa-apa texture, should be okay, no problem. Tapi kalau kita gunakan shader yang kita letakkan sekali dengan texture map, dia akan nampak stretchy. Jadi untuk kita fixkan masalah tu, kita kena divide kan, bagikan bahagian besar ni kepada lebih kurang sama macam yang bahagian sini lah. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita boleh gunakan loop cut. Okay, Ctrl R. Kemudian terus tekan nombor 8. Sebab saya nak buat pada 8 bahagian. Saya akan bagi pada 8. Dan klik okay, 2 kali untuk confirmkan. Klik sekali dan sekali lagi. So, okay, dia dah balance. Okay. Sekarang masa untuk kita combinekan semua sekali. Okay, circle 1, circle 2 tadi. Kita namakan ni lah. Okay, circle 2 ni apa? Circle 2 ni, kita tengok circle 1. Circle 1 bawah ni. Besar kan? Jadi saya select circle 2 ni. Saya kecilkan dulu. As scale. Saya pergi pada maybe top view. Kecilkan lagi. Lebih kurang macam tu. Pergi pada right view. G dan Z. Okay. Kemudian ini apa? Ini circle ni 2. Ni penutup juga. Okay, kita nak combinekan semua ni kepada satu objek. Sekarang dia pergi pada 3 kan. Jadi saya select semua ni 1, 2 dan 3. Kemudian kita tekan Ctrl J. J. Oops. Okay. Ctrl J. Dia akan combinekan lah. Jadi satu objek. Dan kita namakan dia sebagai shampoo underscore bottle underscore cap.
Okay, kita ada cap dan juga kita dah ada body. Okay, jadi saya naikkan cap tu ke atas, tukar kepada front view. Okay, besarkan sikit. Okay, nampak kan perbezaan dia? Jadi kita kena modify sikit dia punya bahagian bawah ni, kita bagi dia panjang lagi. Okay, kita tekan GZ naik atas sikit. Boleh macam tu. Kemudian tekan edit dan saya tekan kepada wireframe. Pastikan saya tak select apa-apa. Tekan alternate A untuk deselect dan gunakan vertex select, gunakan box select, tekan B dan select bahagian bawah ni, tekan G dan Z, tarik dia ke bawah, kembali semula kepada solid shape dan turunkan dia ke bawah sikit. Okay, macam besar dia dengan botol dia, tutup dia. Kena besarkan ni kot. Okay. Kalau kita nak besarkan, contohnya kita dah ada benda ni, kita dah combinekan dengan kita punya penutup ni. Okay, saya akan kecilkan sikit dulu. Lebih kurang macam ni. Okay, kemudian saya modify bahagian atas. Tekan alternate A untuk deselect. Kemudian saya nak select bahagian atas ni saja. Saya letakkan mouse dekat bahagian shape atas ni dan kemudian tekan huruf L. Okay, dia akan select bahagian yang atas ni saja. Sebab dia tak bersambung dengan bawah ni. Dia cuma duduk dalam satu group tapi dia tak bersambung. Secara mesh dia tak bersambung. Okay, kemudian saya akan tekan S untuk scale dan besarkan sikit. GZ akan scale. Sekali lagi. Okay, tekan tab untuk confirm. Dan saya tak nak dia punya penutup dia besar sangat saya kecil lagi. Dia kurang macam ni lah. Dan bila kita dah kecilkan penutup dia, dia punya body pun kena ikut sekali lah. Dia punya lubang untuk sambungkan body dengan penutup ni. Jadi tekan tab. Saya matikan dulu modifier solidify dan juga modifier subdivision. Okay, saya select edges di sini, edges ni dan edges yang ni, dan tekan S untuk scale. Kecilkan dia lah ikut size yang sesuai. Onkan balik kita punya subdivision. Oh, kecil sangat. S scale lebih kurang macam ni lah. Okay, tekan tab untuk kembali semula kepada object mode dan tarik penutup dia ke bawah, GZ. Right, so dapatlah kita punya botol shampoo, dah complete botol shampoo. Right, last kali kita nak buat pinggan. Okay, pinggan mana tadi? Plain. Pinggan ni senang je pinggan ni. Kita hide dulu kita punya botol shampoo. Okay, untuk buat pinggan tu saya akan gunakan plain saja, mesh dan plain. Dan right click, pergi pada top view. Right click tab, tekan tab pada edit mode. Kemudian pergi pada top view dan kita akan gunakan insert. Okay, insert dan insertkan dia ke dalam. Okay, macam tu. Kemudian kita akan buatkan dia punya ketebalan. Okay, macam ni ketebalan dia. Jadi saya select semua, tekan A, tekan E dan Z. E, Z dan tebalkan dia. Okay. Kemudian kita letakkan subdivision. Saya tekan tab, pergi pada object mode, pergi pada subdivision.
Naik ke level kepada 2, right click dan pergi shade smooth. Tukar balik kepada top view, pergi pada edit mode. Dan kita nak buat dia supaya nampak petak sedikit. Jadi apa kita kena gunakan? Loop cut. Ctrl R. Buat satu loop cut di sini. Ctrl R. Satu loop cut di sini. Ctrl R. Satu loop cut di sini. Tak nak lebih sangat. Dan di sini. Jadi loop cut di sini saya kena adjust. Tak nak diterlampau dekat sangat dengan edges satu lagi ni. Jadi saya select dulu. Alternate A. Tekan alternate dan shift dan select loop cut ni. Dan saya nak gerakkan dia pada paksi X. Saya tekan GX supaya nampak smooth sikit. Okay, alternate A diselect dan ni sama juga. Alternate dan shift, klik pada edges tu. GX. Okay, should be okay. Dan bawah dia kita nak buat dia sedikit runcing macam tu. Dia ada angle. Jadi saya select face yang bawah dengan menggunakan circle selection. Tekan C untuk circle selection. Tekan escape untuk confirm. Okay. Dan kita kecilkan sikit S dan scalekan sikit macam tu. Alright. Lagi ikut scale lagi macam tu. Dan kita nampak bahagian dalam dia pula Kita nak bahagian dalam dia nampak lagi tebal. Jadi saya deselect dulu untuk select bawah-bawah ni, alternate A. Dan tekan C untuk buat circle selection ni. Escape dan tekan I buat insert ke dalam. Tekan E dan tarik ke bawah. Dalam sangat macam itulah. Okay. Okay, saya nak dia punya penghujung ni nampak lagi tajam sikit. Jadi pergi pada edit mode, alternate A untuk deselect. Tekan Ctrl R dan tambah satu lagi loop cut di sini. Alright, dah siap kita punya pinggan. Kita namakan dia clip. Okay, untuk ni saya delete dulu, saya tak perlukan lagi. Kita delete X, delete. Okay, kita dah ada plate, kita dah ada cream case body, cream case lid, body, cream tube dengan bottle shampoo. Okay, jadi kita nak susun semua ni, kita letak dulu supaya kita nampak dia punya sizing. Jadi saya onkan satu-satu. Okay, plate dekat situ. Kemudian saya letakkan cream case body dengan cream case lid, saya onkan dia. Okay, yang ni saya tukar kepada front view. GZ naik ke atas dan gerakkan dia ke kiri. GX. Okay, sekarang dia punya size besar sangat. Saya kecilkan sikit. S, kecilkan sikit. Dan GZ ke bawah. Alright. Kemudian kita onkan cream tube body dengan cap. Okay, sama juga. Front view. G dan tarik dia ke sini. Besar sangat. Kita scalekan dia. S untuk scale. Dan susun dia. Dan last kali botol dengan botol body. Select dua-dua. Tarik dia ke sini. S untuk scale. Dan bawa dia ke bawah. Alright.
Okey. Sekarang dah complete kita punya uh, objek kosmetik. Okay, dah ada pinggan, kita ada cream case, kita dah ada tube dan kita juga ada botol shampoo. Okay, kalau ada sebarang soalan boleh terus tanya dekat dalam comment section. Kita tengok ada tak soalan. Okay, tak ada soalan setakat ni. Alright, kalau tak ada soalan, saya rasa kita boleh tamatkan kita punya sesi untuk kali ni, untuk bahagian satu. Lepas kita dah sampai kita punya penghujung. Lebih kurang dalam 1 jam 40 minit juga. Alright, so terima kasih kerana menonton. Tukar balik pada starting soon. Okay, face. Alright, betul. Okay, terima kasih kerana menonton. Okay, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Effectsco. Kalau nak tengok tutorial-tutorial yang lain macam Photoshop, Illustrator, After Effects dengan Premiere. Tapi kalau nak belajar lagi tentang Blender, boleh juga subscribe pada YouTube channel saya, Asrul Nasiruddin. Okay, sekejap. Okay, ni tadi Effectsco punya channel. Okay, kita ada banyak tutorial kat sini. Okay, tutorial After Effects, kita ada tutorial Photoshop. Lepas tu kita ada tutorial juga, tutorial Blender. Ni saya tunjukkan macam mana gunakan Eevee. Okay, ni pun asas juga ya. Lepas tu kita ada tutorial macam mana kita nak buat sinematografi yang cantik. Okay, boleh subscribe kat sini. Dan kalau nak lebih fokus kepada Blender, boleh subscribe saya punya channel. Okay, saya tunjukkan sebab saya baru start dan sikitlah video yang ada. Okay, insyaAllah akan datang saya akan upload lagi banyak tutorial. Alright, terima kasih dan kita jumpa lagi pada bahagian kedua. Dan bahagian kedua nanti kita akan belajar macam mana kita nak buat daun ni. Okay, daun ni dan juga macam mana kita nak buat backdrop yang cantik macam ni. Okay, dia macam ada smooth kan, dia bulat macam tu. Dan pencahayaan yang ciri lah. Okay, bye.